على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم. Ayat masuk pada lagi. Itu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka adalah seperti bintang-bintang di langit. Siapa saja kamu ikuti, kamu akan mendapat jalan, akan mendapat hidayah. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka ni terbahagi pada dua golongan seperti mana yang kita tahu, Muhajirin dan Ansar. Para Muhajirin yang telah berhijrah ke Madinah dan para Ansar yang telah menyambut, membantu mereka, mengutamakan mereka, menyempurnakan segala keperluan mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala puji mereka dalam Al-Quran. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka utamakan para Muhajirin walaupun diri mereka sendiri dalam kesusahan. Bukan setakat itu, dalam apa-apa sahaja, setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para Ansar yang Rasulullah akan kedepankan, sehingga mereka ni telah korbankan segala-galanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para Ansar ni mereka field mereka adalah pertanian, mereka cucuk tanam. Mereka bagi masa mereka sepenuhnya untuk Rasulullah dan Muhajirin, sehingga mereka kata tanaman kami dah mula rosak, sehingga kami datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata kami nak minta cuti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata kami dah bagi masa sepenuhnya untuk agama, jadi berilah kami tempoh sekejap dalam sebulan yang mana kami dapat buat pertanian kami balik, cucuk tanam balik, kami dapat jaga balik tanaman kami, kebun kami. Kalau Nabi, bila mereka datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu. Jangan kamu musnahkan diri kamu semua. Hari ini ayat ni disalah gunakan. Jangan kamu musnahkan diri kamu dengan memberi masa kamu untuk perkara duniawi, termasuklah, sedangkan cucuk tanam tu adalah daruriyat, perkara asas, essential, yang lockdown pun terbuka juga. Tapi itu pun Nabi tak izinkan. Allah Subhanahu wa taala kata, wala tulqu bi aydikum ila tahluka, jangan kamu musnahkan diri kamu dengan letakkan diri kamu dalam pertanian. Itu pun tak boleh. Ini para Ansar, tapi mereka ni masya-Allah kedudukan mereka tinggi. Kemudian mereka pun bermesyuarat di kalangan mereka datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata, kita macam inilah, kita bagi tahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan supaya Allah Subhanahu wa taala turunkan, cukupkan air untuk tanaman kami, ataupun keluarkan telaga ataupun perigi yang berdekatan dengan kebun kami, supaya kami tak payah buat apa-apa. Wanita-wanita kami dan anak-anak kami boleh berikan air kepada tanaman kami, siram tanaman kami. Maka mereka datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak kaum Ansar datang lagi sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa gembira bila nampak Ansar. Nabi kata, datang, mintalah apa kamu nak, mintalah apa saja kamu nak, insya-Allah aku akan doakan, Allah akan perkenankan. Mereka mesyuarat lagi sekali. Mereka kata, kalau macam tu kita minta syurga lah. Saya diminta air. Rasulullah doakan supaya Allah Subhanahu wa taala ampunkan kami. Maka Nabi doa, Allahumma ighfir lil ansar, ya Allah ampunilah Ansar, wali abna'il Ansar, ampunilah anak-anak Ansar, wali abna'il Ansar, ampunilah cucu Ansar, wali azwajil Ansar, ampunilah isteri-isteri Ansar, wali maulal Ansar, wali mawaliyal Ansar, dan ampunilah hamba-hamba Ansar sekali. Allahu Akbar. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Ansar, kata, selepas aku, kamu akan dibelakangkan, kamu akan ditindas, kamu akan dihina, kamu akan tidak dipandang lagi, apa kamu akan buat dalam keadaan begitu? Mereka kata, kami akan keluarkan pedang, kami akan perangi mereka. Nabi kata, jangan, duduk diam, undurlah ke belakang, datanglah jumpa aku di Telaga Kausar ni. Aku akan membela hak kamu, aku akan berikan segala kekurangan kamu, aku akan berikan kamu lebih daripada orang lain, dengan kerana kamu
membelakangkan ataupun mengundur diri, sabar atas apa yang berlaku atas kami. Ini Ansar yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa utamakan, kedepankan Ansar bila mana Nabi susah dalam peperangan Badar pun. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu lah sekali bila bagi ucapan baru Nabi sallallahu alaihi wasallam tenang dan Nabi maju ke depan. Dan begitu juga dalam banyak peperangan bila mana orang Islam berada dalam kesusahan, mereka akan depankan orang Ansar. Dalam peperangan Yamamah di mana tentera Islam berhadapan dengan tentera Musailmah Kadzab, lebih 100,000 orang ketika itu tentera Islam dalam 12,000 orang saja dipimpin oleh Khalid bin Walid. Mula-mula Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sendiri yang pimpin, dibawa keluar daripada kota Madinah. Abu Bakar Siddiq, Umar radhiyallahu anhu tegur, kata kalau kau pergi siapa yang nak jaga di sini, kau khalifah. Abu Bakar Siddiq katakan ayan qusuddin wa nahai, tak boleh, kalau ada orang murtad perangi mereka, kalau orang tak nak bayar zakat perangi mereka. Maka dia telah lantik Khalid bin Walid untuk bawa satu jemaah 12,000 orang. Tapi ketika itu terdetik dalam hati Khalid bin Walid, kata apa ada Banu Hanifah ni, Musailmah Kadzab ni, Banu Hanifah ni, kata kecil je dia orang ni, kayak mama. Maka kerana kata-kata tu Allah tak suka, maka tentera Islam telah lemah, mereka telah tewaskan, telah sehingga terpaksa berundur ke belakang. Khalid bin Walid sedar kata Allah tak suka dengan kata-kata dia. Bukan setakat itu saja, dalam peperangan Hunain pun bila mana 12,000 berhadapan dengan 4,000 tentera, 4,000 saja. Sedangkan para sahabat ketika itu berapa? 12,000 orang. Masa tu mereka kata apa dia orang ni boleh buat? Maka Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu pun Allah Subhanahu Wa Taala telah tunjuk tinggal 14 orang saja yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ajabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Allah akan uji setiap kali kita rasa kita ada bilangan, kita ada kekuatan, kita ada harta, ada kedudukan, ada pangkat, ada sokongan kerajaan, Allah akan tewaskan. Allah tak perlu kepada itu semua. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman alladhi yansurukum min ba'di. Pengajaran yang Allah bagi setiap kali Allah berikan kepada para sahabat. Dalam setiap peperangan Allah Subhanahu Wa Taala berikan teguran. Dalam ni pun Allah berikan teguran. Maka ketika itu bila mereka maju ke depan, Salim Maula Abu Huzaifah dia telah tewas. Dia telah tewas. Maka Khalid bin Walid tiba-tiba terdetik dalam hati dia, kata setiap kali dalam kesusahan Rasulullah akan depankan para Ansar. Maka dia kata ya lal Ansar, mana Ansar? Dia kata mana Ansar? Mana Ansar? Ketika itu seorang sahabat, Abu Aqil namanya. Abu Aqil ni adalah sahabat. Dan ketika peperangan Tabuk, para sahabat belanjakan harta mereka di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Uthman radhiyallahu anhu telah belanjakan 1,000 unta punya barang dagangan, segala apa yang ada dibelanjakan jalan Allah. Begitu juga Sa'ad bin Ubadah, dia telah belanjakan ribuan kilo, ribuan guni kurma untuk dalam Tabuk. Maka sahabat Abu Aqil ni ketika itu dia seorang yang miskin, dia tak ada apa-apa. Sepanjang malam dia bekerja dengan Yahudi, keluarkan air daripada telaga dan disiram kebun Yahudi, maka dapatlah 6 ranting kurma. 6 ranting kurma, 3 dia bagi kepada keluarga dia, 3 dibawa kepada Rasulullah. Masa tu orang-orang munafik ketawakan dia, kata kau ni kau nak bagi apa? Bawa baliklah. Allah turunkan ayat alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. Kan kata kamu jangan hina mereka, kamu hina mereka Allah akan ketawakan kamu. Walahum azabun alim, Allah kata azab pedih bagi kamu. Maka Rasulullah kata kepada dia masa tu, Rasulullah ambil semua kurma yang dibawa 3 ranting tu, Rasulullah tebarkan ke atas semua kurma yang dibawa oleh Sa'ad bin Ubadah. Kata dengan ini Allah akan berkati semua kurma-kurma ini. Dia masa tu pun telah tewas kerana dapat ditikam di dada dia. Maka bila dia jatuh di situ, diminta, dikata kepada Abdullah bin Umar, bangunkan aku. Abdullah kata engkau dah tak ada dalam keadaan yang boleh bangun. Dia kata angkat aku. Dia kata angkat aku nak berjihad di jalan Allah. Sebab perlawanan untuk Ansar, dia kata aku tak boleh tinggal di belakang. Bila dia bangun, didudukkan, maka terpancut keluar darah daripada dada dia. Dia kata sandarkan aku di batu. Dia kata aku ada tugas, disandar ke batu. Maka dia panggil ya lal Ansar. Kata wahai orang Ansar, dipanggil dengan seruan yang dia boleh seru dalam keadaan dia cedera parah tu. Kata mana orang-orang Ansar? Dia kata buktikan, kata tunjuk balik apa yang kamu buat dalam peperangan Badar. Dia tunjuk balik apa yang kamu buat dalam peperangan Uhud. Tunjuk balik apa yang kamu buat dalam peperangan Hunain. Masuk maju ke depan bila Nabi dalam kesusahan masa tu, orang yang datang balik bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka masa tu semua bangun ke depan. Bendera diberikan kepada Bara. Mereka telah maju ke depan. Khalid bin Walid tetap pahlawan panglima mereka yang telah bawa ke depan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kemenangan Yamamah ni dengan bantuan orang Ansar. Inilah Ansar yang mana mereka sentiasa kurbankan segala apa yang mereka ada untuk agama Allah. Dan mereka, masa tu Abu Aqil kata, lupakan lorong-lorong Madinah dah. Dia kata, lupakan, jangan toleh ke belakang lagi, jangan harap kamu akan kembali ke rumah lagi, terus maju ke depan. Jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kamu dengan keyakinan akan syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka maju ke depan sehinggalah mereka sampai ke kubu Musailmah Kadzdzab. Ketika itu Wahsy pun ada, kan? Wahsy pun ada dalam tu. Wahsy yang telah bunuh bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun dalam jemaah tu. Islam. Dia dah jemaah, dia dah masuk Islam, kan? Lepas Fatah Makkah dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia peluk agama Islam. Maka dia pun ada, Ummu Amarah pun ada masa tu. Ummu Amharah yang mana anak dia bila Musailmah Kadzdzab tangkap dia, dia kata, siapa aku? Dia kata, aku tak dengar. Siapa aku? Dia kata, aku tak dengar. Dia potong tangan dia. Siapa aku? Aku tak dengar. Dia potong tangan kiri. Musailmah tanya, Musailmah ni mengaku Nabi palsu. Dia kata, siapa aku? Tak dengar. Dia potong-potong sehingga dia bunuh sahabat ni, dicincang. Maka bila Ummi Ammarah dengar tu kan, dia kata, di hadzal yaum irtada'tuhu. Dia kata, untuk hari inilah aku bagi dia minum susu. Dia kata, wa indallahi ihtasabtuhu. Dia kata, aku akan jumpa Allah untuk ambil ganjaran atas apa yang berlaku. Maksud anak dia tu korban di jalan Allah. Dia dengar tu pun, dia kata, untuk hari inilah aku bagi dia minum susu. Hari itu Ummu Amarah pun datang. Dia mengata, aku akan bunuh Musailmah Kadzdzab. Maka mereka telah ke depan, maju ke depan sampailah ke kubu Musailmah Kadzdzab. Dua orang sahabat, saya lupa nama, yang mana mereka kata, baling kami masuk dalam kubu tu. Dan mereka lawan seorang Bara, ialah Bara, yang Bara radhiyallahu an. Seorang lagi siapa? Saya lupa. Dua orang sahabat, dan dua orang masuk dalam tu. Ketika di depan pintu itulah Salim Maula bin Hudzaifah yang telah dia tewas kat situlah. Di situlah dia jatuh. Maka bila ada seorang sahabat datang jumpa dia, ini kisah yang masyhur. Dia kata, nak tak aku berikan kamu air? Dia kata, kamu dalam keadaan parah. Dia kata, nak tak aku berikan kamu minum air? Maka dia kedepankan perisai dia. Dia kata, tuanglah dalam ni. Dia kata, aku sedang berpuasa. Dia kata, kalau aku hidup lagi, aku akan minum bila masuk waktu maghrib. Kalau tidak, aku akan buka puasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah masyhur. Perang berpuasa. Bila sahabat habis semua dia datang, Kita keluar tengah hari buka. habis semua datang, dia orang dapat mendapati dia dah meninggal. Dia tak sempat. Tak sempat. Tak sempat. Dia syahid dia pun. Bila para sahabat, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemenangan. Dua orang serang dua-dua. Muhammad bin Maslamah pun serang, kan, dengan pedang dia. Tiga orang serang masa tu. Wahsy, Ummi Ammarah dengan Muhammad bin Maslamah. Tiga orang serang. Yang paling dahsyat Ummi Ammarah lah, dia ambil position tengah-tengah yang memang susah sekali. Tapi kerana dia nak Perempuan lah dia Nasibah pun nanti. ha? Nasibah nanti. Tak nasibah nanti kau. Dia maju ke depan. Dia, Wahsy kata, aku tak tahu kan, sama ada lembing aku sampai dulu ataupun siapa tadi? Bukan Muhammad bin Maslamah. Ataupun Muhammad bin Maslamah dia kata. Tapi kalau bagaimanapun kedua-dua mereka ni, Wahsy dia memang dah kata bagaimana dia kata, ya Allah, dia kata, dengan aku punya ni kan senjata aku telah bunuh bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menangis bila Hamzah radhiyallahu an meninggal dunia syahid di jalan Allah. Nabi menangis berkali-kali, Nabi menangis sampai ke Madinah pun Nabi menangis lagi sekali. Sebab Nabi kata tengok, dia kata, bapa saudara aku Hamzah yang nak menangis, yang nak tangisi dia pun tak ada siapa, kan? Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemenangan akhirnya dengan orang Ansar, dan walaupun bilangan mereka kecil ketika itu, tak ada apa-apa. Allah Subhanahu Wa Taala telah buktikan kata bantuan Allah bukanlah dengan kekuatan kita, dengan senjata kita, dengan bilangan kita, tapi bila mana Allah bersama dengan kita. Orang Ansar ni itulah kelebihan dia orang. Jadi kita pun kena jadi seperti orang Ansar yang membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Man ansari ila Allah, jadilah Ansar. Zaman sekarang ni kita perlu ramai kepada orang-orang Ansar yang mana mengalah, kan, tapi bila perlu maju ke depan, bantu agama Allah, kan? Zaman sekarang ni zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan kebatilan. Kita nampak setiap tempat perselisihan, pergaduhan. Ketika ini kita kena undur ke belakang. Dan bila agama Allah perlukan kita, kita akan maju ke depan bagi nyawa, macam Abu Aqil bagi, macam Bara bagi, macam para sahabat lain bagi. Mereka maju ke depan dan berikan nyawa mereka di jalan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka dapat tewaskan Musailamah Kadzdzab, mereka bunuh dia. Kisah ini bukannya halwa telinga, tapi kita lihat bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim majma'in, satu, mereka bila keluar jalan Allah mereka dah tinggalkan semua. Mereka sanggup. Sebab itulah mereka boleh perang. Mereka cintakan maut. Tadi saya baru saya buka dan baca Sa'ad bin Waqqas kata mereka cintakan maut seperti mana orang kafir cintakan arak kan. Maksudnya itu bagi mereka satu perkara yang mengasyikkan, nikmat bagi mereka, kematian. Kalau kita dengar kata habis, kenapa dia mati? Masih mati lagi. Ya Allah, takutnya kan. Semalam baca berita dekat flat Tengki dekat Penang kata 2 orang mati lockdown. Saya kata flat tu ribuan, berapa puluh ribu orang tinggal, takkan 2 orang mati pun nak kelam kabut. Sahabat ni mereka cintakan kematian, kita kena seronok. Kata alhamdulillah kita telah meninggal dunia kan? Selepas kita meninggal dunia, kita akan kembali kepada Allah dan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan untuk kita. Sebab kita tak tahu benda tu lah kita rasa kalau meninggal dunia apa akan jadi. Maksudnya kita tak tahu apa yang Allah sediakan untuk kita kan. Bila kita tak tahu apa yang Allah sediakan, yang kita masih hidup dengan kita, apa yang kita nampak dengan mata kita, sedangkan nikmat syurga ni kita tak boleh fikir kan? Para sahabat, sebab itulah mereka sanggup berkorban, mereka tunggu. Ali radhiyallahu anhu dia kata dia tunggu, dia kata kau nak buat apa? Ada orang mengawal rumah dia masa akhir-akhir hayat dia di Kufah. Dia kata nak buat apa? Dia orang kata nak selamatkan tuan. Dia kata buat apa nak selamatkan daripada siapa? Daripada langit, daripada orang di langit ke daripada di bumi? Kata di bumi. Dia kata buat apa? Dia kata keputusan datang daripada langit. Dia kata buat apa? Dia pergi, dia kata kau ni dengki, tak nak bagi aku mati syahid kan? Dia halau semua pergi. Halau semua pergi. Kalau kita Covid pun kita takut, nyamuk AIDS pun kita takut, nyamuk apa, denggi pun takut, semua kita takut sembuh kan? Sebab itulah Allah matikan kita dengan benda-benda macam ni. Apa kematian? Tapi ialah wabak ni Nabi adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata matikan umat aku sama ada mati syahid ataupun mati dengan wabak. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da'watu nabiyyukum, Nabi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni Mu'adz pun meriwayatkan, Abu Ubaidah pun meriwayatkan. Nabi doa supaya umat ni mati dengan wabak. Sebab dapat mati syahid. Cuma tak akan mati umum lah. Siapa yang Allah sayang. Sebab Nabi pernah doa jangan umumkan kematian dengan wabak, jangan umumkan dengan banjir, tapi dengan lemas kan. Tapi benda ni doa Nabi untuk orang-orang yang terpilih, Allah akan berikan mati syahid. Mati syahid tu apa kelebihan paling besar? Tak ada hisap. Tak ada hisap. Jenuh nak jawab. Makan satu pelit biryani pun kena jawab. Allah. Nasi ayam ke Ni itu pun kena jawab. Sok merah. Setiap benda Allah kata kami akan hisab. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Para sahabat mereka nak syahid. Supaya Allah tak hisab mereka supaya dapat masuk syurga kan. Umar radhiyallahu anhu masa nak meninggal dunia dia kata kepada anak dia Abdullah bin Umar, kata letakkan pipi aku di atas tanah. Abdullah kata tak sampai hati, maka dia letak atas paha. Letak atas tanah, dia kata. Bila dia letak, dia kata habislah Umar kalau Allah tak ampunkan dia. Dia kata habislah Umar kalau Allah tak ampunkan dia. Habislah Umar kalau Allah tak ampunkan dia. Kita waktu persiapan untuk akhirat penting. Mintalah mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Takut apa? Takut apa dengan kematian? Itu adalah rahah kan. Al-maut rahah, kematian itu adalah kerihatan, betul tak Ahmad? Penat kan, dah berlakon, dah menyanyi kan? Kalau mati kan senang kan? Terus masuk syurga. Dia fikir lah. Saya jual sambal lah. Saya jual sambal lah. Bukan Tok Ahmad saja, tobek sekali. Tobek benar. Kena sekali. Kita kena ada kemahuan untuk mati jalan Allah. Kita ada keinginan untuk bertemu dengan Rasulullah. Mati macam nak bertemu Rasulullah. Kalau kita cintakan kehidupan, macam mana kita nak buat kebaikan? Orang yang cinta dunia ni, dia punya ibadat pun untuk dunia. Solat dia pun dia akan solat untuk kehidupan dunia dia. Dia kata ya Allah, kalau aku solat rezeki luas kan. Saya selalu kata kalau nak pergi umrah, saya tanya awak nak doa apa? Doa ya Allah yang bagi saya jadi kaya. Dia kata itu je lah kau, tak ada benda. Saya ada seorang kawan saya tak nak sebut nama tapi dia ada depan saya. Satu hari saya doa, saya kata ya semoga Allah berikan taufik syurga. Saya nak taufik jawab apa? Jangan macam tu Ustaz. Jangan macam tu Ustaz. Saya tengok syurga pun tak nak. Apa yang kau nak Tak, aku nak dah diri ni. Kalau kita nak doa untuk orang Melayu, kita jangan doa untuk dia, Allah bagilah syurga, semoga Allah dia buat. Entahlah Ustaz.
Kalau doa dia, ya Allah semoga Allah murahkan rezeki. Masya-Allah, amin 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 Allah amin amin. Rezeki dia memang terus. Mungkin kau tak Cinta dunia kan dia dunia. Allahu Akbar. Semoga Allah berikan keredaan Allah, Allah bagi kamu syurga. Entahlah Ustaz. Itu kemudian lah. Macam tak nak Tak bagi rezeki je. Para sahabat ni mereka tak mau apa-apa. Mereka belanjakan semua dan mereka tak nak apa-apa. Sebab itulah mereka ni hebat. Sebab itulah hebat mereka. Sebab itulah bila mereka sampai masa mereka boleh berikan segala-galanya untuk agama Allah. Macam Sayyidina Abu Bakar Siddiq tinggalkan apa kata? Apa? Allah Rasul. Itu Allah dan Rasul Allah dan Rasul saja. Mereka sanggup kurbankan semua. Amal boleh amal? InsyaAllah. Buat keputusan InsyaAllah. Kalau hari ni kita tak boleh buat keputusan, besok pun tak boleh buat keputusan. Kalau besok pun tak boleh buat keputusan. Tidur baik, tidur. Tidur. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup aku, mati aku, salat aku, ibadat aku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat aku, setiap nafas aku, setiap sen aku untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Boleh ya, Pak? Ada berapa dalam akaun? Dah kurang dah. Kurang. Tak boleh kurang, kata zero. Kurang zero. Buat keluar, Macam mana? simpan dalam beg. Belanjakan harta di jalan Allah, kan? Belanjakan masa di jalan Allah, belanjakan apa lagi? Nyawa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua. Diri, masa, nyawa, semua. Harta kita di jalan Allah Subhanahu. Boleh amal InsyaAllah. Amal dah nampak macam muana besar dah. Mohon insya-Allah, mohon insya-Allah. Bagi dia mohon amal. Mana boleh lah insya-Allah. Boleh tuan-tuan Sahabat ni adalah contoh kita. Belajarlah tentang sahabat barulah kita akan dapat apa panduan hidup kita. Kalau tidak kita syok sendiri. Oh saya dah banyak dah kurban. Sorry. Itu syok sendiri kan. Ada dua isteri pun dia bangga. Sahabat banyak 4 orang. Ada orang tanya saya kan Bilal radhiyallahu anhu, bukan Bilal radhiyallahu anhu, siapa tu? Zaid kan. Zaid bin Harithah diceraikan Zainab. Kemudian Zainab tu dikahwini oleh Rasulullah. Kesian, dia kata kau kesian apa? Zaid bukan ada suami. Perempuan 4 orang isteri je ada. Dia orang cerai, dia orang kahwin lain. Dia baru ada 2 pun dah kan. 2 Ustaz dah. Macam mana Ustaz tahu? Ustaz sekali. Scroll. Saya tanya depan kan. Sahabat ni diorang korban pun besar, isteri pun banyak. Belah sini tak boleh tengok lah, nampak sedih. Kena baik. Tak ingin siru ya Allah. Saya tengok depan pun sedih. Dia ada juga Sampai orang nak semangat nak dua pun tak boleh dah. Ada calon. Ada orang di sana. Amak ni handsome, suara sedap. Ya Allah, dia sedap. Cantik. Tapi tak cantik. Cantik betul. Cantik je saya. Saja melawak sikit kan. Kita tak ada apa-apa pun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima tuan-tuan. Amin. Tuan-tuan Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah. اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم آت نفوسها تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله buku taklim Fadail Amal ada tak tadi buku dua-dua kat pejabat saya malah nak pergi ambil Kali lama Zai. Allah. Kali lama. Tangan. Asyad tu. Tunggu makanan. Mana amal? Mana sama? Tak kalau cakap laju jadi melamar. Semalam baru malam tadi saya fikir Lana hilang. saya nak suruh Aliyah saya berhenti kerja. Berhenti daripada doktor ni apa semua. Nanti kan. rekam dia.
Abang nak start kan? Silakan. Di sini. Okey.